Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa karram wa syarrafa wa 'azzama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa nata'allamu at-ta'lim wa tadhakkaru at-tadhkir wa an-naf'u wal-intifa' wal-ifadah wal-istifadah wal hath 'ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dalala 'ala al-khair ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita taufik untuk bertemu hari ini insya-Allah ta'ala. Semoga insya-Allah apa yang kita belajar bermanfaat bagi kita semua insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Dan kita akan menjelaskan insya-Allah, saya akan menjelaskan sedikit berkenaan adab puasa. Seperti mana kita tahu puasa Ramadan adalah puasa yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita umat baginda sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk puasa Ramadan, dan banyak hikmah di belakang perintah Allah Subhanahu wa taala ini bagi kita. Ada yang kita tahu dan juga ada yang kita tidak tahu, akan tetapi apabila kita berpuasa Ramadan dengan puasa yang sempurna insya-Allah, maka kita Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat darajat kita insya-Allah taala dan selamat kita daripada api neraka, dan mudah-mudahan kita menjadi daripada ahli syurga seperti mana di bulan Ramadan al-Mubarak, kerana Allah Subhanahu wa taala membukakan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan pintu-pintu syurga daripada hari pertama Ramadan atau malam pertama Ramadan, dan juga pintu-pintu neraka ditutup. Maka ini adalah satu khabar gembira bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan satu kemudahan bagi mereka supaya mereka insya-Allah bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara adab yang harus kita belajar di bulan Ramadan al-Mubarak, khususnya berkenaan dengan puasa, la tufsid sawmaka bil ma'asi. Harus kita menjaga diri daripada maksiat, kerana seperti mana kita tahu semua, maksiat itu akan merosakkan puasa kita. Walaupun kita tidak tinggalkan puasa, tapi kalau kita bermaksiat, kalau anggota-anggota kita ini bermaksiat, mata, telinga, tangan, kaki dan perut dan sebagainya, kalau bermaksiat, maka dihapuskan pahala kita, ditakuti kita tidak dapat pahala yang disediakan oleh orang yang berpuasa di bulan Ramadan yang mulia. Kam min sa'imin yat'abu nafsahu bil ju'i wal 'atash wa yursilu jawarihahu fil ma'asi fayufsidu bidzalika shaumah. Beberapa orang yang puasa, semua apabila tahu Ramadan ini adalah wajib kita puasa, pasti setiap orang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala pasti dia akan puasa, dia akan ikut. Akan tetapi kam min sa'imin, berapa orang itu puasa, akan tetapi yut'ibu nafsahu bil ju'i wal 'atashi wa yursilu jawarihahu fil ma'asi fayufsidu bidzalika shaumah. Dia puasa, dia tidak makan, tidak minum, akan tetapi tidak menjaga anggota-anggotanya. Ini adalah satu ujian bagi kita semua. Adakah kita mampu untuk mengawal hawa nafsu kita, menjaga anggota-anggota kita atau tidak? Di bulan Ramadan al-Mubarak, dalam madrasah Ramadan al-Mubarakah, maka kita belajar bagaimana menjaga diri kita, menjaga anggota-anggota kita daripada perbuatan maksiat. Maka fayufsidu bidzalika shaumah, orang yang tidak peduli dengan maksiat di bulan Ramadan al-Mubarak, maka tidak dapat pahala puasa, walaupun gambaran atau zahir puasa itu ada, cuma ditakuti itu. Allah Subhanahu wa taala yang tahu bagaimana pahala kita dapat pahala, tidak dapat pahala. Tapi kalau dari segi hukum ahkam, okey, puasa kita sah. Cuma dari segi pahala, bagaimana orang tersebut yang disuruh untuk menjaga diri, menjaga anggota-anggotanya daripada maksiat,
tapi dia masih lagi lalai, masih lagi jauh daripada Allah, masih lagi tidak peduli dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga bermaksiat di bulan yang mulia, bulan Ramadan al-Mubarak. Lagi-lagi masalah dan bahaya, kerana maksiat di bulan Ramadan tidak seperti maksiat di luar Ramadan. Seperti mana juga amal salih di bulan Ramadan tak seperti amal salih di bulan lain. Wa yadhi'u bidzalika ta'abahu, kama qala alaihi salatu wassalam, kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Dan dia menjadi dalam gambaran ibadah sahaja. Ta'ab, dia letih akan tetapi tidak dapat apa-apa kerana dia tidak menjaga hatinya dan anggota-anggotanya daripada maksiat. Dan beberapa, seperti mana dalam hadis, beberapa orang yang puasa, laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash, tidak dapat daripada puasanya itu melainkan lapar dan dahaga. Maka perkara ini sangat mensedihkan hati, kerana dia bukan tidak mahu puasa, dia memang dia puasa dan ikut dan suka ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma ada masalah, dia tidak ada penyakit, maka dia tidak sembuh daripada penyakit tersebut, iaitu dia masih lagi minat nak bermaksiat, na'udzubillah. Maka tidak dapat cahaya Ramadan, nur Ramadan, rahsia Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan nafahat, barakat. Ala inna lakum fi ayami dahrikum la nafahat ala fata'arradu laha. Allah Subhanahu wa taala menjadi di bulan Ramadan ini banyak nafahat, banyak barakah, banyak kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita kena ta'arrud, kita kena betul-betul bersedia untuk nafahatillah, untuk kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Antara persediaan kita untuk kurniaan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan al-Mubarak, kita menjaga anggota-anggota kita daripada maksiat. Wa tarkul ma'asi wajibun 'ala ad-dawam, 'ala as-sa'imi wa 'ala al-muftir. Tinggalkan maksiat itu adalah perkara yang wajib, bukan sahaja di bulan Ramadan, di setiap masa, di dalam Ramadan atau luar Ramadan. Tinggalkan maksiat itu adalah wajib. Akan tetapi kalau di bulan Ramadan sangat wajib dan sangat perlu kita jaga diri kita dan anggota kita daripada maksiat. Takut seperti mana pahala kita apabila kita melakukan amal salih, pahala kita berganda-ganda, takut juga maksiat itu, na'udzubillah, dosanya atau keburukan itu berganda-ganda di bulan Ramadan al-Mubarak. Kerana bulan ini adalah bulan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tidak peduli dengan maksiat di bulan yang mulia, ya Allah muliakan, maka seolah-olah kita tidak peduli dengan apa yang Allah perintah Subhanahu wa taala. غير أن الصائم أولى بالتحفظ وهو أعلى وهو عليه أوجب وآكد. فافهم. Maka orang yang puasa lagi-lagi penting bagi dia untuk menjaga diri daripada maksiat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, as-sawmu junnah, fa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wa la yafsuq wa la yajhal, fa in imru'un shatamahu أو قاتله فليقل إني صائم. Masya Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan al-Mubarak, atau kalau kita puasa di bulan Ramadan atau puasa sunnah, maka harus kita jangan mencela orang, jangan kita cakap buruk tentang orang, jangan kita menggunakan lidah kita atau anggota kita untuk maksiat dan sebagainya. La yurfuth wa la yafsuq, jangan berkata keji dan sebagainya. Wala yajhal, fa in murun syatamahu, kalau orang jahat, orang yang tidak baik, orang yang mengganggu kamu, orang yang memusuh kamu dan sebagainya, au qatalahu falyaqul inni shaim, aku sedang puasa. Ini jawapannya. Kalau orang kacau kamu,
orang mensakiti kamu, orang bergaduh dengan kamu, maka bagaimana jawapan kamu terhadap orang tersebut? Jawapan kamu macam ni, inni shaim, saya sedang berpuasa. Maknanya apa? Akhlak orang yang berpuasa tidak balas, walaupun orang tersebut membuat masalah kepada dia, tapi dia menghormati bulan Ramadan al-Mubarak, menghormati hari tersebut yang dia puasa, sama ada itu wajib atau sunnah. Maka kalau orang macam itu mengganggu kita, kita bercakap atau menjawab, saya sedang puasa. Dan berkata ulama, biasa ini kalau puasa wajib, tapi kalau puasa itu sunnah, contohnya hari Isnin, hari Khamis, Ashura, Arafah dan lain-lain daripada puasa sunnah tersebut, berkata ulama mustahab, lebih baik ahsan, lebih baik dia tidak bercakap saya puasa, saya sedang puasa, seolah-olah dia ada riak. Kalau dia cakap macam tu, saya puasa, ketahuilah kamu saya puasa hari ini, tidak sesuai. Tapi ini biasa kalau di bulan Ramadan kerana wajib atau puasa yang wajib. Maka kerana itu semua mereka kalau di bulan Ramadan semua puasa, tidak berlaku riak dan sebagainya, semua puasa, bukan dia sahaja. Maka dia boleh bercakap, bersuara sampai orang tu dengar, saya sedang berpuasa. Maka supaya ingatkan diri sendiri dan ingatkan dia. Tapi kalau puasa itu sunnah, maka jawapan kita ini dalam hati kita, tidak bersuara. Dalam hati kita, kita ingatkan diri kita, saya sedang berpuasa. Tidak boleh saya jawab, tidak boleh saya membalas dengan balasan yang tidak baik. Maka saya bersabar kerana saya sedang berpuasa. Masya Allah. Ini adalah adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Din inilah kecantikan Islam, kecantikan puasa kita dan kecantikan Ramadan al-Mubarak. Harus orang yang puasa menjadi macam ini. Inilah adabnya, inilah akhlaknya di bulan Ramadan al-Mubarak. Semoga insya-Allah kita beramal dengan adab ini yang kita belajar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga insya-Allah taala Allah memberi kita kekuatan dan memberi kita taufiq untuk beramal insya-Allah taala. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala taufiq wal qabul. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma waghnina bil 'ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah wa aslih lana shanana kullahu ya rabbal alamin. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la maridan illa shafaytah wa la mubtalan illa 'afaytah wa la madhluman illa nasartah wa la ba'idan illa قربته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة من حاجات الدنيا والآخرة هي لك رضا لنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.